Sebab itu adalah the Singaporean style. Tapi macam mana saya cakap, untuk mereka executekan benda tu, ada banyak cara yang boleh di-counter sebab boleh dibaca. Boleh dibaca ataupun tidak, semuanya kita akan lihat di dalam perlawanan terakhir game series ini. Match yang pertama di antara pasukan Todak menentang pasukan RSG Singapura Malaysia. Sekali lagi berhadapan dengan Singapura di dalam format best of 3 ini. Di bahagian tengah, kita lihat bagaimana pasukan Todak akan clearkan minion dengan lebih pantas supaya mereka boleh rotate dengan lebih pantas juga. Kita kena perhatikan pada bahagian EXP dan juga gold lane sebab saya rasa pasukan Todak kalau mereka betul nak memberikan banyak farm kepada Ciku guys, dia kena menangkan lane tersebut supaya Ciku boleh farm dekat pada bahagian gold lane dan juga pada bahagian mid lane. Dan kita boleh tengok next sini di mana Lolzy dan juga 505. Saya rasa mereka punya idea daripada matchingkan rotation pasukan Todak, mereka just punish bila eventually mereka nak dapatkan farm tersebut. Ya, mungkin itu akan menjadi gerak-geri mereka. Tetapi kalau kita lihat daripada pengambilan spell di sini, Lafel, ada 2 Purify di tangan Yums dan juga Ciku guys. Memberikan tanggapan di mana kalau ditangkap dengan Ashura Aura ataupun segala crowd control yang dimiliki oleh Martis ini, masih lagi ada kemampuan untuk mereka loloskan diri dan mungkin lakukan gerakan counter initiation. Saya juga rasa mereka risau dengan knock up daripada Grok sebab lama kena stun. Sebab kalau saya dilanggar batu pun, saya pun macam terkedu kejap. Kita kalau tersandung batu kecil pun, kita dah kadang-kadang mencarut sebenarnya. Apatah lagi batu sebesar Grok tersebut. Tapi sekarang ini, sebab pasal damage yang besar, Bray hampir saja nak menumbangkan Momo tapi menerima damage di bawah turret di bahagian atas. Kalau rival datang awal sedikit, mungkin boleh mendapatkan kill tersebut. Ya, tetapi tidak mengapa. Cuma Bray dia kena hati-hati sebab dia hampir lakukan kesilapan yang sangat-sangat besar. Selamat dia boleh melarikan diri, tetapi betul ke itu lane yang mereka nak menangkan? Sebab kat bahagian bawah ni, buat masa sekarang ni, nampak macam dibiarkan seorang-seorang saja. Fokus kepada bahagian atas dengan ketahui Uranus sangat-sangat kebal, agak sukar untuk dijangkakan. Mungkin bukanlah satu gerakan yang baik, tapi again, RSG, SG mungkin ada rancangan mereka tersendiri sekarang ini. Turtle akan dimulakan terlebih dahulu oleh Bray. Rival berada di bahagian belakang. Dex damage cuba dilakukan, concentration telah dibuka oleh Momo dan Bray yang berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Tanpa sebarang masalah, namun begitu tiada sebarang kill pembalasan yang boleh didapatkan oleh pasukan Todak. Ya, 505 dan juga Lolzy membuat benteng pertahanan yang menyebabkan pasukan Todak tak boleh nak ke depan. Dan bagus juga disebabkan Martis boleh melarikan diri daripada heavy spin, menyebabkan dia tak ada risiko yang besar sangat untuk mengambil turtle tersebut. Sekarang ni game agak perlahan sedikit, tapi saya rasa disebabkan kedua-dua pasukan mereka nak at least 1-2 item sebelum mereka berlawan. Sebab Esmeralda dan juga Uranus sekalipun, kalau ada 1-2 item baru mereka boleh bergerak tanpa risau apa. Ciku guys menggunakan dia punya Blazing Duet, tapi rasanya hanya untuk clearkan minion saja. Ya, pada waktu yang sama bolehlah juga memberikan damage sedikit ke atas BB Kicks. Macam mana awak cakap, itemization itu yang sangat-sangat diperlukan oleh EXP laner kedua-dua pasukan ini. Sama juga dekat bahagian gold laner di mana kedua-duanya sangat memerlukan itemization lebih-lebih lagi Ciku guys. 2 item iaitu Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Barulah dia boleh keluarkan damage yang lebih besar ke atas pasukan pihak lawan. Soalnya bila RSG mereka nak attack disebabkan mereka ada Grok dan juga Martis, mereka boleh gerak jauh lebih awal disebabkan damage daripada Grok dan juga Martis. Juga sangat kuat. Moon nampak gayanya tertangkap dekat sini. Diablo terus mengejar dan Moon akan menjadi first blood. Diablo kumpulkan kill tersebut. Timing Diablo elakkan diri daripada dia kena sempitan. Sangat bijak, tapi lebih bijak daripada Ciku guys. Mendapatkan kill pembalasan, kill yang lebih bermakna ke marksman pasukan RSG dan lihat bagaimana Yums menjaga Ciku guys dengan begitu rapi. Tapi Ciku guys, nyawa separuh pun tak ada masalah kerana masih lagi ada Blazing Duet untuk digunakan untuk clearkan laning tersebut. Sebenarnya itu hampir jadi masalah disebabkan ada Martis kat situ. Saya rasa tak ada masalah untuk dia burst dengan begitu cepat. Tapi dia menang disebabkan Yums ada dekat situ. Sebab bila tengok HP, Ciku guys dan juga Baby Cakes, rasanya dua-dua memang ingatkan 1v1. Tiba-tiba Yums ada dekat situ. Dah tak jadi dah 1v1. Jadi boleh dikatakan dekat situ props kepada Yums kerana datang menjaga Ciku guys. Dan sekarang ini kita akan tengok pada kawasan turtle. Kali ini boleh tidak RSG mendapatkan turtle yang kedua. Tidak, rival akan dikejar terlebih dahulu. Bray yang menerima damage lebih besar sebentar tadi. Jadi gerakan turtle ini terbantut sedikit. Rival menggunakan peluang ini untuk menarik turtle ke arah pasukan Todak dengan lebih efektif. Cuba ditarik semula oleh Lolzy, tapi Yums di bahagian paling hadapan
menjaga positioning ini dengan lebih mantap. Rotasi telah tibanya daripada Baby Cakes. Datang di bahagian tengah hanyalah untuk clearkan minion terlebih dahulu. Susah betul lah lawan dengan Grok ni. Kalau stay dekat dalam turtle pit, boleh kena tangkap dengan dia. Kalau stay dekat luar dengan dinding, tolak turtle keluar, reset terus. Jadi dekat sini pasukan Todak, kalau mereka nak sebenarnya, mereka kena pergi untuk kejar team fight. Sebab nak dapatkan turtle, sangat-sangat susah. Rival dan juga Bray dekat situ dan Bray lagi sekali berjaya untuk securekan turtle untuk tim dia sendiri. Ya, dan terus saja RSG walaupun dapatkan turtle, mereka tak terus nak initiate dapatkan team fight. Cukup sekadar kawal objektif tersebut, mereka back off. Menunjukkan sama ada mereka tak yakin untuk lakukan team fight ataupun mereka tahu power spike mereka tak cukup lagi sebenarnya. Adakah itu benda yang betul-betul bagus? Sebab kalau mereka nak gerak dengan lebih agresif, Lolzy just kejar Moon and then follow up daripada Bray. Kan pada bahagian bawah, RSG ramai dah berkumpul dan Chico Guys dah ambil banyak damage. Ya, kita lihat bagaimana gerakan RSG sekarang ni memang nampak tak ada efek sangat, tapi dekat late game nanti, Todak bila dah dapatkan item, dah dapatkan power spike lebih lagi daripada Chico Guys, mungkin RSG pula yang akan menerima padanya. So saya ingin melihat RSG lebih agresif kerana mereka memegang lead sekarang ini. Blazing Duet telah digunakan tapi go away daripada Baby Cakes menghalang sedikit sebanyak damage tersebut daripada dikenai oleh Melissa. Sangat-sangat disiplin, bagus dan tak bagus daripada RSG. Sebab saya rasa kalau Bray dan juga Lolzy mereka agresif sedikit, saya rasa Chico Guys akan mati dekat situ sebab dia dah menggunakan dia punya Battle Mirror Image. Dan kalau dia pakai Purify sekalipun, selamatkan diri daripada Lolzy punya crowd control, saya rasa dia punya damage cukup dah untuk membunuh. Dan 505 terpaksa menggunakan dia punya Black Shoes. Game kali ini sangat-sangat perlahan sejujurnya. Dah masuk minit yang ke-6, hanya satu berbalas satu goal lead pun. Hanya 1,000 gol saja dimiliki oleh RSG. Kedua-duanya ingin bermain ke arah late stages. Tapi sekarang ini Blazing Duet telah digunakan oleh Chico Guys. Nasib baik ada BMI di bahagian belakang berjaya untuk melarikan diri dan membenarkan Yoms untuk menggunakan Ghostbuster demi mendapatkan kill tersebut. RWM cukup sebenarnya untuk memberikan ruang kepada rival. Menggunakan heavy spin terus membenam Baby Cake sebentar tadi. Kalau Baby Cakes duduk je dekat situ, saya rasa dia akan terselamat. Kalau tak selamat sekalipun, dia akan damagekan rival cukup banyak untuk memberikan confidence kepada Lolzy dan juga Bray untuk terus ke depan. Bray telah sampai. Ya, kita lihat Bray cuba nak masuk tapi ditarik Shadow Stampede daripada Yoms. Membatalkan hasrat Bray daripada terus membaham rival dan ini membenarkan rival melakukan serangan ke atas turtle terlebih dahulu. Bray bersama dengan 505 masih lagi berada di bahagian belakang tapi dijaga begitu rapi oleh Momo. RWM telah dibentangkan, sekarang ini fokus kepada 505. Goodbye, good night ke atas diri beliau. Ya, dan Chico Guys disebabkan masih ada Battle Mirror Image, dia duduk dengan sangat-sangat ke depan dan dia berjaya untuk mendapatkan purple buff. RSG mereka membiarkan saja pasukan Todak untuk lakukan apa-apa yang mereka mahukan. Ya, kita lihat bagaimana itemization update sekarang ni ya. Chico Guys, 2 item telah diperlukan, telah pun disiapkan. Moon, Ice Queen One sebagai item pilihan pertama sangat-sangat bagus bagi pendapat saya, boleh memperlahankan lagi pergerakan RSG dan membenarkan Todak untuk menggunakan motor mereka. Todak langgar saja terus ke arah pasukan pihak lawan. Bray, dia punya damage item hanyalah Fury Hammer, jadi dia ada extra penetration tapi nampak gayanya dengan item yang dia tengah siapkan. Saya rasa dia tengah on the way nak siapkan Radiant Armor. Yums ke depan, Shadow Stampede tarik 505 ke belakang, memaksa dia untuk menggunakan dia punya Black Shoes. Banyak juga skill dia telah letak dekat kawasan tengah tapi hanya untuk clearkan minion saja. Chico Guys masuk ke depan dengan dia punya Blazing Duet, tidak akan di-knock up dan Baby Cakes HP sangat rendah, perlu melarikan diri. Nasib baik adanya go away daripada Melissa sebentar tadi, tetapi Falling Star Moon, Diablo serangan hendap agak lambat sedikit untuk Yoms menggunakan Ka Alta demi menyelamatkan gold laner mereka sebentar tadi. Chico Guys, kematian yang pertama. Ya, dekat situ untuk pasukan Todak mereka tak perasan pergerakan daripada Diablo dan disebabkan dah ditinggalkan EXP lane awal-awal jadi tak nampak dia punya position. Tapi sekarang ni untuk RSG, saya sebenarnya mempersoalkan juga. Saya rasa mereka boleh gerak dengan lebih agresif lebih awal dan Bray baru saja siapkan dia punya Guardian Helmet. Saya rasa apa yang awak minta tu dah dijawab sebentar tadi. Di mana Momo terus saja dikorbankan. Bukan itu saja, tarik di bahagian bawah juga telah didapatkan rival. Sekarang ni Heavy Spin telah digunakan cubaan untuk mencari 505. Terus saja menggunakan Black Shoes demi meloloskan dirinya sebentar tadi. Memang jenis kita tak boleh cakap Tak tahu kenapalah, dah 2 kali juga benda ni berlaku. Cakap je terus terjadi. Dah sudahlah. Lepas ni kita cast just Kita sebut player itu. Tak sebut macam apa. Dan sekarang ni kita tengok Moon juga nampak seperti susah untuk mendapatkan position yang bagus sebab dia berhati-hati dengan Lolzy. Rival menerima banyak damage daripada Bray.
Lord masih diteruskan oleh pasukan RGSG, tapi Baby Case juga terima banyak damage daripada Lord. Dia kena hati-hati. Momo terus datang ke arah belakang. RGSG nampak gayanya mereka akan teruskan. Altar telah dibuka tapi rival dihalang dengan Guardians Barrier tersebut membenarkan Bray untuk mendapatkan lot. Tapi lihatlah Chico Guys di bahagian belakang. Blazing Duet telah dibuka tetapi Chico Guys yang dimenangkan dengan serta-merta rival. Paksa menggunakan heavy spin tetapi secara defensif sekarang ini RSGSG yang berjaya untuk mendapatkan ganjaran lebih lumayan. Stick to the plan. RSGSG mereka punya win condition dekat dalam game ni adalah tunggu untuk Baby Cakes 2-3 item, lepas tu kumpul dekat kawasan Lord and then cuba untuk dapatkan team fight disebabkan mereka ada banyak AoE damage. Jadi okay, mereka main sedikit slow tapi mereka kekal dengan apa yang mereka mahukan. Jadi RSGSG mereka kekal tapi pasukan Todak macam mana mereka nak lawan balik? Mereka kena betul-betul target ke kawasan belakang sebab mereka betul-betul fokus pada 505 dan juga Baby Cakes. Asalkan dua tu dah tak ada, mereka ada peluang yang cerah untuk menangkan team fight. Ya, ini menunjukkan walaupun anda ada lead yang besar seperti RSGSG sekarang ini, anda tak perlu terpaksa-paksa ataupun terburu-buru untuk melakukan team fight ataupun melakukan inisiasi. Macam mana awak cakap, stick to the game plan saja untuk RSGSG sekarang ini untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kita lihat 505 ditarik di bahagian belakang. Sempat untuk menggunakan Black Shoes demi melarikan diri tapi damage output daripada Chico tak cukup sebenarnya. Yos yang sekarang ini terperangkap dengan Guardians Barrier. Bray yang akan mendapatkan kill. Namun Momo wrap around yang begitu kemas Falling Star Moon daripada Diablo. Berjaya untuk menangkap dua ahli pasukan Todak, tetapi adakah lagi kill yang akan didapatkan oleh mana-mana pihak? RWM telah dibuka, terus saja diberhentikan oleh Lolzy. Satu tangkapan yang cukup cermelah, tetapi lihatlah rival berjaya untuk menyepit Bray, tapi di manakah damage outputnya? Kerana Chico Guys telah ditumbangkan di bahagian belakang. Ini akan membenarkan Diablo untuk menyelamatkan rakannya, iaitu Bray. Ya, dapat gaya dekat sini. Lolzy tak akan menggunakan punya wild charge untuk engage, tapi untuk memastikan yang damage daripada Moon tak boleh dikeluarkan. Manakala Momo nampak seperti dia boleh lakukan apa-apa saja yang dia mahukan, pergi ke arah belakang, keluarkan damage kepada Bray. Bray cuba untuk mendapatkan lagi satu return kill, tapi killing spree untuk Momo. Masa sekarang nampak seperti tak ada sesiapa yang boleh keluarkan damage yang mencukupi untuk jatuhkan dia. Tapi benda yang sama kita juga boleh cakap kepada Diablo, di mana dia teruskan untuk mengejar Yumes. Rival baru saja sampai. Betul ke mereka nak cuba untuk lawan dekat sini? Sangat-sangat bercelaru sekarang ni team fight ni. Lihat bagaimana Diablo nyawanya tak disentuh langsung. Sangat-sangat memerlukan damage daripada Chico Guys. Pendapat peribadi saya sekarang, Rafael, di mana Chico mungkin tak boleh nak buka Blazing Duet dekat bahagian belakang. Dia kena tunggu terlebih dahulu untuk Momo lakukan gerakan inisiasi untuk absorb segala damage, and then follow up dia kena lebih ke bahagian hadapan sebab sangat-sangat memerlukan damage Chico sekarang ni. Tak ada Chico, tak ada damage. Jadi kat sini nak tengok trigger finger siapa yang ada disiplin lagi bagus. Sama ada RCSG yang mereka akan tekan skill mereka terlebih dahulu ataupun pasukan Todak. Jadi dekat sini adalah lawan siapa yang lebih sabar. Siapa yang masuk dulu, dia yang akan kalah. Tapi ini adalah style pasukan Todak. Mereka langgar. Kalau mereka nampak peluang untuk ke depan, mereka akan ke depan. Soalnya dekat sini adalah macam mana Chico Guys nak ke depan tanpa menerima banyak sangat damage sebab Diablo sentiasa mengejar dia dan Lolzy sentiasa mengejar Moon. Benar sekali. Jadi disiplin harus diberikan perhatian sebenarnya untuk kedua-dua pasukan. Bukan setakat untuk pasukan Todak yang cuba nak mengorakkan langkah comeback mereka, tetapi untuk RSGSG untuk menutupkan perlawanan ini. 2.3 gol lead telah dimiliki. Lot yang seterusnya telah disentuh sedikit sebanyak 23,000 nyawanya sekarang ini. Momo menerima damage yang agak besar. Dia world population telah dibuka. Adakah ini terlampau awal sebenarnya? Kerana lihat pasukan RSGSG akan reset semula position mereka. Chico Guys dalam kedudukannya agak di bahagian hadapan, tetapi Diablo telah menerima sedikit sebanyak auto attack damage daripada Chico. Ke altar telah dibuka. Fokus harus diberikan kepada Lloyd. Tapi lihatlah Momo seorang diri saja cuba nak mengalas tanggungjawab ke atas Baby Cakes. Masih lagi sempat untuk mengundurkan diri. Rival berjaya untuk mendapatkan Lloyd ini dengan begitu baik. Chico Guys di bahagian belakang. 505 telah ditumbangkan. Bray dah terperangkap dekat bahagian belakang. Todak harus menjatuhkan Bray ini supaya mereka boleh mendapatkan ganjaran dengan lebih besar. Adanya rival, adanya Yos. 3 berhadapan dengan 1. Bray telah dijatuhkan. Kalau RCSG mereka stick to the plan, pasukan Todak mereka pecahkan plan tersebut. Mereka lebih kuat dalam pergaduhan yang banyak kekecohan. Ada banyak dekat bahagian atas ada fight, kat bahagian kiri ada fight, kat bahagian kanan ada fight, kat bahagian belakang ada fight. Dekat sini mereka mencabar 1v1 antara satu sama lain. Tapi sekarang ini adalah 3v1. Diablo cuba untuk melarikan diri. Saya rasa dia boleh melarikan diri sekarang ni tanpa sebarang masalah, tapi cukup sekadar mengacau dia sahaja. Itu yang harus dilakukan oleh Momo. MVP di dalam team fight tadi, di mana dia kacau Baby Cakes. Baby Cakes tak boleh nak lakukan apa-apa gerakan defensif. Kalau Momo tak dapat MVP, kita akan marah.
marah kita. Kita akan marah, kita bakar je sekarang ni. Tapi dilihat pasukan Todak 1000 gold lead lot masih lagi ada dekat bahagian bawah, tapi fokus diberikan di bahagian tengah. Shadow Stampede telah digunakan. Diablo hampir saja ditumbangkan. Namun begitu, pasukan Todak perlu mengundurkan diri mereka terlebih dahulu. Defensive capability daripada RSGSG masih lagi teguh. Saya rasa ada keuntungan di mana Momo pernah jadi gold laner. Jadi bila dah tukar kepada EXP, dia tahu apa yang gold laner tak suka. Dia tak suka bila dia tengah ambil lot, tiba-tiba datang Uranus. Jadi macam, saya dah rasa, awak pula kena. Saya bagi balik dekat awal. Saya dah tahu dah benda ni sangat-sangat annoying. Sambil dia kejar baby case tu, suka kan? Tak suka kan? Sambil itu yang dia lakukan. Tapi sekarang ini, Diablo, Falling Star telah digunakan tapi tipu helah daripada BMI Chiku mengundurkan dirinya ataupun repositionkan diri dia. Sekarang ni pasukan Todak, mereka tengah memegang lead yang besar. Mereka push, tapi mereka kena pastikan yang mereka tak akan kena punish kerana dekat push-push terakhir ni lah yang kita nampak banyak kesilapan walaupun daripada professional teams. Ya, mereka harus kekalkan fokus mereka. Untuk kedua-dua pasukan sebenarnya, buat pasukan RSGSG yang sekarang ini menerima padahnya di minit yang ke-16. 2000 gold lead telah dimiliki oleh pasukan Todak. Tetapi kita tak boleh nak pandang enteng dengan kekuatan yang ada pada pasukan RSGSG. Satu tangkapan wild charge daripada Lolzy ini boleh mengubah momentum perlawanan. Tapi itu dah jadi satu soalan. Adakah mereka nak terus ke depan atau jaga baby cakes dekat belakang? Sebab itu juga yang perlu mereka jaga-jaga. Dan punyalah hebat Lolzy main kat sini. Sebagai Roma, belum mati lagi. Kalau mereka ada pemain 505, Lolzy ada 005. Wow. Saya impress sangat dengan awak punya observation. Tapi kan, apa yang awak cakap tu betul sebenarnya. Nak pergi ke hadapan, harus dilakukan oleh Lolzy sebab dia macam initiator. Tapi akan meninggalkan BB Kids dekat bahagian belakang. Tapi sekarang ini Diablo yang sebenarnya dalam keadaan yang berbahaya. Blazing Duet telah digunakan pakai. Immortality telah diletupkan. Momo masih lagi berada di atas Diablo sebentar tadi. Menghalau dia pulang ke arah base-nya setakat ini. Menarik tau, RGSG. Hero depan mereka yang masih belum mati. Yang kat belakang, damage delay mati. Ini menunjukkan pasukan Todak, mereka punya target priority sangat-sangat bagus. Mereka tahu, Grok ni apalah sangat. Jangan pukul dia. Kita pukul orang lain. Ya, siapa nak pukul batu? Pukul perempuan. Jangan. Tak. Sebab Lilia dengan Melissa. Jangan. Sebab tu. Kalau macam itu, Saya tak habis cakap. kalau macam itu pukul je lah batu. Tak apa, pukul je batu. Tapi sekarang ini, Blazing Duet telah dilepaskan. Chico Guys kata kita pukul je semua orang sekarang ini. Baby Case telah ditumbangkan. Tetapi wajah yang kemas daripada Lolzy sebentar tadi. Rival serangan balas. Kita lihat bagaimana Heavy Spin berjaya untuk menjatuhkan 505. Tinggal brace sahaja setakat ini. Sebab Momo dan juga Diablo sedang dating dekat bahagian bawah. Bergaduh saja dan inilah dia. Pasukan Todak ini antara faktor Chico Guys. Dia betul-betul tak kisah kalau dia mati asalkan dikeluarkan damage yang secukupnya. Kemudian kita dengar juga dekat interview di mana Chico Guys adalah shot caller. Dan pasukan Todak yang lain, diorang macam kita bersedia je Chico buat apa-apa. Apa-apa yang dia buat, kita tak akan terkejut. Diablo 1v3 berdepan dengan Yumes, Moon dan juga Momo. Dan tak ada sesiapa yang mati dekat sini. Kena jaga Bray. Bray masih lagi ada retribution. Boleh saja mencuri lot ini daripada tangan rival. Perlu menjatuhkan diri beliau terlebih dahulu. Falling Star Moon telah digunakan oleh Diablo untuk memberikan sedikit sebanyak pengacauan. Tapi pengacauan daripada Momo sekarang ini. 5,000 saja nyawa lot ini. Kita lihat Bray yang berjaya untuk mencuri lot tersebut daripada tangan rival. Tapi adakah ini satu umpanan saja kerana pasukan Todak yang akan melakukan serangan balas. Double kill untuk Momo. Mencari monster yang ketiga sekarang ini. 505. Diablo Lolzy terpaksa mengundurkan dirinya. Tetapi Blazing Duet daripada Chico Guys begitu besar sekali memaksa RSGSG memulangkan dirinya terlebih dahulu. Lot telah muncul di bahagian tengah, tetapi pasukan Todak tidak akan berhenti agresif mereka. Sekarang ini kita tengok ke bahagian belakang. Momo menjaga 505. Dia kena hati-hati. Yumes akan dikejar oleh Diablo sama juga dengan Lolzy. Tetapi dia telah menggunakan dia punya wild charge. Yumes HP rendah. Dia menggunakan dia punya ke altar. Ke depan. Berjumpa dengan Momo. Moon juga backup daripada belakang. Lolzy HP sangat-sangat rendah. Manakala ke bahagian tengah. Monster kill untuk Momo. Berjaya untuk jatuhkan Lolzy. Pasukan Todak tidak henti. Mereka punya perlawanan mengsekatkan Diablo. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Mega kill untuk Moon. Teruskan pressure dekat kawasan tengah. Sekali 505. Dia menggunakan dia punya black shoes. Tapi masuk pada arah yang bahaya, Chico Guys. Terus attack Bray. Mana nak lari. Telah dijatuhkan. Pasukan Todak menang game pertama lawan RSGSG. Todak langgar. Itulah dia.
kemarahan daripada pasukan Todak. Hilang lot tidak mengapa. Menjatuhkan musuh. Itulah objektif utamanya. Lihat bagaimana Amox terus saja memujuk rival. Dia kata, apa yang awak lakukan tu is okay. Sebab objektif adalah dapatkan perlawanan, dapatkan kristal. Dan pelbagai cara anda boleh lakukan itu. Tak semestinya kena dapatkan lot sebenarnya. Lot tak penting. Tak penting. Tapi jujurlah, ini betul-betul analisis lah. Ini betul-betul analisis. Bila dah late game kan, 18 minit, 20 minit, pada pendapat saya sebenarnya, kill lagi penting